علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam bahasa Al-Quran, insyaAllah bersama perbincangan kita. Pada sesi yang lepas kita telah selesai membincangkan bahagian yang ketiga dalam kategori jamak, iaitulah jamak taksir. Dari sudut bilangan kita ada tiga secara umumnya, mufrad, musanna dan juga jamak, kan? Satu, dua ataupun banyak. Satu, dua ataupun lebih daripada tiga. Dan untuk jamak ia terbahagi pula kepada tiga. Kita ada namanya jamak apa? Salim. Okay, kita ada mufrad, musanna, yang ketiga kita ada jamak. Dan untuk jamak dia terbahagi pula kepada tiga. Pertama kita ada namanya jamak muzakkar salim, dan ini untuk maskulin ke feminin? Maskulin. Bila untuk maskulin. Yang kedua kita ada jamak yang namanya muannas salim, dan ini digunakan untuk feminin. Yang ketiga Salim. ada jamak yang namanya taksir, dan ini digunakan bentuknya banyaknya adalah untuk maskulin dan juga feminin, tetapi bentuk perkataan itu dikenali sebagai feminin. Bentuk perkataan tu kita kenal dia sebagai feminin, walaupun benda yang diceritakan tu maskulin, lelaki ke kan, tapi bentuknya itu adalah bentuk feminin, perkataan tu, bukan benda yang dibincangkan tu, perkataan tu. Yang contoh kita ada perkataan kita ada perkataan ulama. Ulama selalunya perkataannya bentuk apa? Orang tahu ulama ni dimasukkan tu laki ke perempuan? Laki. Dimasukkan laki lah kan. Tapi bentuk ini adalah bentuk jamak yang jamak taksir. Kalau ditanya bentuk perkataan itu, maka kita akan kata bentuknya adalah bentuk feminin, kerana jamak taksir banyak bentuknya itu adalah bentuk yang feminin. Bukan yang dimaksudkan itu benda tu feminin, tak, tapi perkataan tu adalah feminin kan. Macam perkataan yang berakhir dengan ta marbutah, selalunya kita kenal dia dengan feminin, walaupun kadang-kadang perkataan itu ataupun yang dimaksudkan itu adalah lelaki kan. Macam nama orang Hamzah berakhir dengan ta marbutah. So ta marbutah kita tahu dia adalah feminin, ya, dia adalah feminin. Tapi dalam perkataan Hamzah ini kan, bukannya yang dimasukkan orang ataupun benda itu adalah perempuan, tetapi bentuk perkataan itu yang bentuknya perempuan. Dia punya maksudnya itu adalah lelaki. Baik, Allah saya terpadam pula. Ada tiga jamak taksir. Untuk jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim kita ada tanda dia. Apakah tanda untuk jamak muzakkar salim? Waw nun. Kita ada diakhiri dengan waw nun berbaris atas di akhir perkataan, dan ya nun berbaris atas, dan juga ya nun berbaris atas akhir perkataan. So ada dua, waw nun dan juga ya nun
di akhir perkataan. Nun itu mesti berbaris atas. Awalnya bukan ya atau ta. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Baik. Untuk muannas salim, dia diakhiri dengan Alif Alif ta. ta. Alif ta alif terbuka. dan juga ta yang terbuka, dan ta ini barisnya tak kisah. Baris mana pun tak apa. Atas, bawah, depan, tanwin pun boleh, yang bukan tanwin pun boleh. Boleh. Ta maftuhah. Ta maftuhah. Betul. Dan yang ketiga, kita ada jamak taksir, bentuk jamak yang tidak ada pattern. Tapi kita dah bincangkan beberapa pattern yang ada. Kita ada dua set itu. Dan kita ada dua set yang kita bawakan. Satu set itu ada 4 bentuk dan dia ada 4 pattern ataupun pola dia. Untuk kita kenal dia adalah jamak taksir. Dan ini untuk membantu sikit je, dan bukanlah dia cover semua perkataan jamak dalam Quran, tak. Sebahagian mana yang kita familiar dengan perkataan-perkataan itu. Maka kita ada 2 set, 4 dan juga 4. Baik, untuk perkataan jamak taksir ini, antaranya kita boleh lihat dengan merujuk pada terjemahan di awal ni. Dan kalau kita tengok dalam terjemahan, adanya kata yang membentuk kata ganda, kata berganda. Contoh, orang-orang, ataupun disebutkan kitab-kitab. Maka kita tahu kalau kitab-kitab maksudnya dia adalah banyak. So kita boleh tengok pada teks Arabnya, ada tak waw nun, ya nun ataupun alif ta. Kalau tak ada, maka bentuk jamak itu adalah bentuk jamak taksir. So itulah kita kena guna apa maklumat yang kita ada ataupun apa cara yang kita ada untuk kenal bentuk sesuatu perkataan itu. Nanti saya akan berikan PDF-nya 4 ini dan 4 set yang kedua ini. Kalau siapa yang boleh dah ingat, alhamdulillah lah, dia punya bentuknya itu dan dia punya patternnya itu. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak mulakan dengan buat latihan sedikit berkaitan dengan jamak taksir yang telah kita ambil sebelum ini. Kita nak buat, ya saya. Ustaz ada cakap dulu Ustaz nak membezakan grup 1 dengan grup 2 lepas ni kan? Baik. Okey, jazakallah khair. Tadi saya ingat, lepas tu lupa. Baik. Okey, kita ada grup 1 dan grup 2 ataupun set 1 dan juga set yang kedua. Baik. Ada siapa tak yang boleh kongsikan set 1 tu apa? Apakah perkataan-perkataannya? Af'al. Kita ada af'al. Af'al dengan alif ke af'al yang tak ada alif? Ada alif. Ada alif. Okey. Af'al. Okey, baik. Yang kedua? Af'ul. 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 Fi'lah. Af'ilah. Kemudian kita ada af'ilah. Af'ilah. Baik. Yang keempat? Fi'lah. 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 Okey, fi'lah. Sebut Arab sekali lah, fi'lah. Jangan fi'lah. Baik. Set yang pertama. Set yang kedua, kita ada? Fi'al. Kita ada fi'al. Baik. Fu'ul. Fa'ul. Fa'ul. Fu'ul. Fu'ul. Dengan waw ke tak ada waw? Dengan waw. Dengan waw. Fa'ul ke fu'ul? Fu'ul. Okey, baik. Fu'ul. Yang ketiga? Kasih. Mafa'il. Mafa'il. Kita ada mafa'il. Baik. Mafa'il. Yang keempat kita ada Mafa'il. Mafa'il. Panjang. mafa'il. Baik.
So fi'al, fu'ul, mafa'il dan juga mafa'il. Set yang kedua, set yang pertama kita ada af'al, af'ul, af'ilah dan juga fi'lah. Silakan, ini set yang pertama. Ini set yang kedua. Baik. Apa beza di antara set yang pertama dan juga set yang kedua? Set yang pertama ini saya tuliskan dalam bahasa Arabnya dulu supaya nanti bila kita cerita ke orang nampak gempak sikitlah. Baik. Nama yang pertama ini namanya jamak al-qillah. Yang kedua namanya jamak Kasirah, terpecah. al-kathrah. Ada jamak, jam'ul qillah, kalau nak bariskan penuh lah nama dia jam'ul qillah. Satu lagi nama ni jam'ul kathrah dengan sa, kathrah. Jam'u ataupun jamak al-qillah dan jamak al-kathrah. Jam'ul qillah dan jam'ul kathrah. Baik, apa makna jam'ul qillah? Pernah dengar perkataan qillah? Tak pernah. Perkataan qolah pernah dengar? Kolu dia, kolah ada, kolah. Qolah pernah dengar? Kolam lah. Qolah pernah dengar. Okey, dia tak ada kena-mengena. Kebetulan perkataan dia sama je. Baik. Perkataan qillah mungkin kita tak biasa dengar. Tapi kita biasa dengar perkataan Qalil. qalil. Biasa dengar perkataan qalil? Benar? Kecil, sikit, sedikit. Betul. Sedikit. Kan? Kalau orang tanya boleh cakap bahasa Arab, kita pun kata qalil. Qalil. Sikit-sikit. Al-kathrah, kita biasa dengar perkataan Kasiron. kasir. Apa maksud kasir? Banyak, besar. Maksudnya adalah banyak. Baik. Maka jam'ul qillah adalah bentuk jamak. Jamak tu banyak kan? Tapi jamak yang sedikit. Jam'ul kathrah adalah bentuk jamak tetapi jamak yang banyak. Baik. Apa bezanya? Bila kita sebut tentang jamak, dalam bahasa Arab bilangannya berapa? Banyaklah. Bilangannya adalah 3 dan More than 3. more than 3. 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Okay. 3 dan itu maksudnya jamak. Kalau dalam bahasa Arab. 1 mufrad, 2 musanna, 3 dan ke atas namanya adalah jamak. Baik, dan dalam kategori jamak, bila kalau kita belajar awal-awal kita akan belajar tu jelah mufrad, musanna, jamak. Kan? 1, 2, 3 dan ke atas itu je. Singular, plural. Tapi bila detail sikit kita akan belajar dalam jamak itu, nanti dia akan ada pembahagian dia. Kita ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan juga jamak at-taksir. Dan dalam sikit lagi bila kita belajar jamak at-taksir, dalamnya itu ada 2, namanya jamak al-qillah dan satu lagi namanya jamak al-kathrah. Baik, jamak al-qillah dia adalah bentuk jamak banyak, plural tetapi sedikit. Apa yang dimaksudkan dengan sedikit? Dimaksudkan ialah bilangannya itu. Disebutkan bilangannya adalah 3 hingga 9. Kalau bilangan 3 hingga 9 maka itu dipanggil jamak al-qillah, dan ini perselisihan pendapat dalam ulama bahasa. Saya bawakan dia punya salah satu pendapat yang kuat adalah bilangannya adalah 3 hingga 9. Untuk jamak al-kathrah bilangannya ada 10 dan ke atas. 10 dan ke atas. Semua.
Mana Ustaz dah keluar ke? Saya ada. Saya tengah nunggu ada orang nak menulis ke. Saya tunggulah. Okey, Oh, baik. Okey. Maka jamak al-kilah, maka 4 pattern ini yang set yang awal ini adalah bentuk jamak, tetapi bentuk jamak yang dimasukkan bilangannya itu 3 hingga 9. Dia bahagian jamak al-kilah. Adapun set yang kedua, bentuk perkataannya adalah jamak al-kathrah, menunjukkan bentuk yang banyak. Baik. Kita lihat pada contoh dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Okey. Baik. Untuk jamak al-qillah dan jamak al-kathrah, kalau kita cerita dari sudut bilangan nombor, maka inilah bilangan dia yang dimasukkan 3 hingga 9, kan? Yang kathrah 10 dan ke atas. Tapi secara umumnya bila kita kata jamak al-qillah dan jamak al-kathrah, maka bilangan al-qillah itu dia mesti sedikit daripada al-kathrah. So itu yang dimaksudkan. Kalau kata yang bentuk perkataan itu jamak al-qillah, contoh digunakan perkataannya af'al contohnya. Tapi bilangannya itu 20 contohnya kan. Dan bentuk perkataan yang sama tapi dia menggunakan pattern fi'al. Maka fi'al itu menunjukkan bilangannya lebih daripada af'al itu. Walaupun af'al tu katakan bilangannya dah 20, maka fi'al dia adalah mesti lebih daripada 20. Sebab dia adalah bentuk jamak al-kathrah, menunjukkan pada bilangan yang banyak. Kita lihat pada contoh. Pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-9. Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, saya nak kita fokus pada perkataan anfusahum. Baik, nak buat apa dulu pada perkataan anfusahum ni? Potong Ustaz. Potong dulu. Nak potong apa? Home. Belakang tu kasih potong dulu, asingkan. Baik. Maka dah jadi 2, home dan juga perkataan anfus. Baik, apakah maksud anfus? diri mereka. Maksudnya Diri adalah sendiri. diri mereka. Kalau sebut diri, maksud sikit ke banyak? Banyak. Ya. Banyak. Okey, baik. Mana acuan dia tu? Tak ada pun nampak acuan tu. Af'ul. 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 Kurang pada 10 lah dia ni. Takkanlah dia cakap pada kurang yang pada 10 ya. Betul lah tu Kak. Kurang pada 10. Yalah. Af'ul. Tapi Allah, Af'ul kurang pada 10. kalau Allah bercakap, takkan orang dia sikit aja, mesti ramai. Dia punya audience dia tu. Yuqadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'un. Mana Ustaz? Tak senyap Ustaz tu keluar lagi. Ustaz tu keluar. Lain tak bagus kot. Tak sedar ke dia tu keluar? Sekejap. Dah masuk dia. Ustaz tu keluar ke Ustaz? Anak saya duduk main-main, dia tertutup internet. Aduh. Istilah dia ada apa-apa Ustaz dia balas dendam ya Ustaz. Dia salah tutup plug, dia pergi tutup plug internet. Astagfirullahaladzim. Nasib baik ni nak connect lambat, saya connect guna telefon dulu. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal.
Okey, kita tengah nak tengok tadi surah yang ke-17 ayat yang ke-25. Muka surat 284 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kita nak lihat pada perkataan nufusikum. Baik. Tadi anfusahum. Anfusahum. Perkataan nufusikum. Nak buat apa perkataan ni dulu? Potong. Potong. Nak potong apa? Kom. Kom yang berada di belakang. So kom satu, perkataan nufus satu. Apakah terjemahan untuk perkataan nufus? Diri-diri kamu. Diri kamu juga lah. Diri kamu. So diri maksud sikit ke banyak? Maknanya. Baik. Allah Apa persamaan dengan perkataan tadi? sama. Apa yang sama? Jumlah. Dia maknanya sama dan jumlah dia. Terjemahan dia sama iaitu apa? Diri. Diri. Tapi dari teks Arab dia sama tak? Tak. Tak sama. Satu perkataannya adalah anfus, satu lagi perkataannya adalah Mafhum. nufus. Baik. Perkataan anfus, dia mengikut pattern apa? Af'al. Jamak. Af'ul. Af'ul. Dia mengikut pattern af'ul. Af'ul. Baik. Perkataan nufus Maf'ul. mengikut pattern fu'ul. Baik. Kenapa Allah tak guna satu perkataan je? Anfus, semuanya. Ataupun Allah guna perkataan nufus, semuanya. Kenapa ada perbezaan? Mestilah ada apa? Ada perbezaan pada apa yang nak diceritakan. Bilangannya. Betul tak? Kalau tak ada beza, guna je satu perkataan yang sama. Tak payah pening-pening. Kan? Tadi Ini surah sama apa je lah. tadi tu Ustaz? Surah apa Yang tadi? ini surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 9. Ini macam tarikh pula. Sorry. Surah 2 ayat 9. Yang ini surah yang ke-17 ayat 25. Baik. Kedua-dua membawa maksud yang sama. Terjemahan bawa maksud yang sama. Dua-dua maksudnya diri-diri sama. So kalau kita tengok terjemahan, kita akan tahu oh sama je dua perkataan ni. Tapi bila tengok teks Arab sama ke lain? Lain, satu anfus, satu nufus. Dan kalau dia membawa makna yang sama ataupun maksud yang sama nak disampaikan, maka pakai sajalah satu perkataan. Tak perlu pakai dua perkataan. Tetapi itulah dia keunikan Al-Quran, bahasa yang digunakan itu. Bila kita tengok pada teks Arab, baru kita akan perasan perbezaan bentuk perkataannya walaupun terjemahan kita memberi makna yang sama. Baik. Maka anfus dan nufus, apa beza dia? So balik kepada pattern dia, af'ul dan juga fu'ul. Baik, af'ul dia mengikut set yang mana? Af'ul. Set nombor 1. Set qalil. Set yang satu itu Al-Qilah. Jama'ul qillah. jamak al-qillah ataupun qalil. Boleh. Mana yang mudah kita nak ingat. Jamak al-qillah. Baik. Fu'ul mengikut pattern mana? Jamak al-kasrah. Mengikut set yang kedua iaitu jamak al-kathrah. Baik. So ada beza tak? Ada. Ada beza lah. Satu tu jamak tapi menceritakan bentuk jamak yang sedikit. Satu lagi bentuk jamak juga tapi dia menceritakan bentuk jamak yang banyak. So nak tahu perbezaan ni macam mana? Kena balik kepada ayat. Kan bila antaranya yang menggunakan perkataan anfus banyaklah dalam Quran. Antaranya yang awal kita jumpa adalah pada ayat yang ke-9 surah Al-Baqarah ini. Allah cerita tentang siapa? Allah cerita tentang orang-orang munafik, kan? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka nak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. So Allah gunakan perkataannya anfus. Baik. So kita dapat beza, anfus bentuknya jamak tetapi jamaknya adalah bentuk jamak yang sedikit. So apa bezanya dengan yang banyak? Kenapa Allah tak guna di sini illa nufusuhum ataupun nufusahum? Kan dia mereka. Apa hikmahnya? Ini orang beriman dia lebih sikit daripada yang tadi tu Ustaz, yang kisah pasal orang musyrik tadi. So anfusahum ni diri mereka ni yang dimasukkan siapa? Orang-orang munafik. Kan? Orang-orang munafik.
Okey. So apa yang boleh kita nampak dalam penggunaan perkataan anfus ni? Munafik. Dia membezakan kategori orang yang terlibat. Dia lebih sikit daripada orang beriman, Ustaz. Okey. Allah nak bagi tahu orang-orang munafik ini ada, tapi dia tak ramai. Dia hanya sedikit sahaja. Yang ramai adalah orang-orang yang Beriman. orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Mereka itu lebih ramai bilangan, justru bilangannya, dan bilangannya itu lebih ramai daripada bilangan orang-orang munafik. Dan Allah nak bagi tahu, kalau kata kita nak mengikut sesuatu yang waktu itu tengah tengah viral, kan? Maka yang sedang menjadi kita kata arus perdana ketika itu, kan? Streamline ketika itu adalah orang-orang yang mengikut Allah, kan? Itulah dia orang-orang yang beriman. Bilangan mereka ini adalah lebih ramai berbanding dengan orang-orang munafik yang ada ketika itu. Maka sebab itu kalau kita ada sejarah pun memanglah orang munafik waktu kat Madinah dia tak ramai. Memang sikit je pun bilangan mereka. So lebih sesuai Allah guna perkataannya apa? Lebih sesuai Allah guna perkataannya anfus daripada menggunakan perkataan nufus, kerana dia lebih tepat berbanding menggunakan perkataan nufus. Kan? Sebab orang munafik waktu tu kat Madinah sikit ke ramai? Sikit je. Ya Allah gunalah perkataan dia anfus. Diri-diri mereka, Allah tak guna perkataan nufus. Bentuknya ramai tapi ramai yang jamak yang sikit. So, tepat tak bentuk perkataan yang Allah gunakan? Tepat. Sangat tepat. Sangat-sangat tepat. Bentuk perkataan yang digunakan bukan saja nak bagi tahu, tapi dia nak menggambarkan situasi ketika itu waktu ayat ini turun di Madinah, memang orang munafik tak ramai. Sebab itu digunakan perkataannya adalah anfus. Maka ayat Al-Quran menggunakan bentuk yang pemilihan perkataan yang tepat untuk menggambarkan situasi yang tertentu. Ini adalah antara contohnya. Okey, baik. Kalau kita lihat satu lagi pada surah yang ke-17 ayat yang ke-25. Allah kata rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu dia lebih mengetahui akan apa yang berada di dalam nufus adalah diri-diri kamu. Jadi diletakkan hati-hati kamu. Baik, ini cerita tentang siapa? Kum ni balik kepada siapa? Tuhan kamu. Kamu ni balik kepada siapa? Semua manusia, Ustaz. Semua manusia. So semua manusia sikit ke ramai? Ramai. So kalau Allah guna bentuknya anfus, mana yang lebih tepat? Anfus ke nufus? Nufus. Nufus yang lebih tepat. Kerana nufus menggambarkan jamak. Jamak tu memang dah banyak dah. Tapi ada lagi jamak yang menunjukkan dia adalah memang banyak. Itu namanya jamak al-kathrah. Dan antara bentuknya adalah fu'ul. Maka digunakanlah perkataannya nufus. Nak menggambarkan kamu, kerana dia merujuk kepada kamu, menunjukkan kepada manusia yang ramai secara umumnya. Maka sebab itu di sini sesuai digunakan perkataan nufus berbanding perkataan anfus. Maka Allah gunalah perkataannya nufus, walaupun terjemahan bahasa Melayunya sama, dia adalah diri-diri kamu. Tapi ini dia lebih tepat dengan perkara yang Allah nak sampaikan. Kan? Mungkin bagi kita yang baca terjemahan tak nampak, kan? Akan tetapi bila kita mula belajar bahasa, dia perkara-perkara yang kecil. Kalau kita gunalah anfus ke nufus, tak. Tapi untuk orang yang betul-betul menghargai bahasa, maka setiap perkataan tu dia akan betul digunakan tepat nak menggambarkan situasi. Ya, kerana kita bukan saja nak cakap, kan, nak cerita, tapi kita nak cerita dengan menggambarkan situasi yang tepat sekali. So pemilihan perkataan itu sangat penting. Maka sebab itu di sini Allah gunakan perkataannya nufus. Allah tak guna perkataannya anfus. Ustaz, Ya saya, Ustaz, silakan. Root word dia apa Ustaz? Nufus ni. Root word dia. Ustaz faham tak? Saya mute diri saya sendiri. Baik. Nufus ni perkataan dia punya root word dia.
Nufus. Fus. Kita ada nufus, dia mengikut pattern. Sain. Fu'ul kan. Tak, dia punya root word. Zainun tanya root word dia. Iyalah, mengikut pattern fu'ul. Nafas. Baik, Nafas. dalam fu'ul ini, Nufasin. apa dia punya root word dia? Fa, ain, lam. Fa'ain lam. So root word di sini apa? Nun, fa, Nun. sin. 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 So dalam Nafas. apa? Nafas. Nafsun. Tadi kita ada nafsun. Kan ya Hmm. ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu. Itu. Itu dia Okay, punya okay. singular dia. Mufrad dia. Okay. Thank you. So dalam set 1, set 2, pattern yang kita dah ambil, kan nak cari root wordnya, cari pada huruf apa? Fa ain lam dia. Fa ain lam. So itu dia punya fa ain lam adalah merujuk kepada root word dia dalam perkataan tu. Okay. Barakallahu fiik. Terima kasih soalan. Baik, maka ini beza antara dua set yang dah kita pelajari itu. Yang perkataan mampus tu. Perkataan Mampus. maaf. Surah Najib. Surah Najib tu. Mampus. Surah Najib. Saya terfikir perkataan surah mana tu. Juz Amma. Dia sama. Okey. Dia lain sikit. Mampus. Ada sin ujung dia. Surah Juz ayatnya apa? Itulah. Cari kan. Mangkus ke apa? Mampus. Ke mabsus? Saya tak dapat tangkap. Lain. Tak dapat tangkap dunia perkataan tu. Baik. Itulah beza antara dua set kita itu. Set yang pertama adalah jamak al-qillah, set kedua adalah jamak al-kathrah. Dan ada perkataan jamak dalam Al-Quran yang Allah bawakan dengan dua bentuk. Antaranya adalah perkataan nafsun. Ada anfus dan juga nufus. So itu dia punya bezanya daripada sudut bilangan. Oh, dia bukan sin lah Ustaz. Dia pakai shin. Dia Surah pakai Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu kal ihnil manfush. Manfush. Itu shin, itu nun, fa dan juga shin. Dia punya Bukan sin. Lain. kan. Saya ingatkan apa tu yang Janul kata manpus. Itu bahasa Melayu. Mampus. Kita kata mampus. Itu saya fikir surah. Mampus. Surah. Okay, itu beza dua set kita. Beza satu huruf Beza satu huruf. Itu makna memang akan lain lah. Bukan makna yang sama. Satu namanya jamak al-qillah, satu namanya jamak al-kathrah. So kalau kita nak cari lebih bacaan tentang perkara ini, kita boleh type saja tentang jamak al-qillah, nanti dia akan keluar penerangan, dan juga tentang jamak al-kathrah dia akan keluar lagi bentuk-bentuk yang lain. Surah Al-Kahfi tak ada sebut ke? Bilangan kurang daripada 9. Tak ada ya? Okey, dia. baik. Sebab dia orang kan kejap 7, kejap 9. Okey, baik. Soalan yang sangat menarik Aja Nuria. Baik, Tak jom tahu kita pergi agak dia. tengok. Okay. Ada tak perkataan dia? Ada tak? Baik. Jom kita tengok pada Acuan. ayat yang ke ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Surah Al-Kahfi. Muka surat 294. Muka surat 294. Baik, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Baik, perkataannya adalah fityah. Fityah ikut pattern apa? Fi'lah. 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 Sama tak fi'lah dan fityah? Sama. Baik, soalannya fi'lah set 1 ke set 2? Satu. Set 1. Set 1 bilangannya 3 hingga 9. 3 hingga 9. Pemuda Kahfi berapa orang bilangan dia? Ada 7.
Ada Ada riwayat kata menyebutkan 7, ada kata 9. ada riwayat menyebutkan 9. Tapi maksimum yang dalam riwayat sebutkan berapa? 8. Dengan anjing 8 7 lah gitu. Okay. Maksimum yang akan sebut dalam riwayat kita akan jumpa 9. Itu maksimum. Tak ada yang sebut 10. 9. Tak ada yang sebut 10. Maksimum yang akan sebut 9. Ada sebut 7, Oh, ada itu sebut dah pakai 8. fityah tu ya. Betul. Sebab itu digunakan bentuk fityah. Dia tak gunakan bentuk yang lain tu. Dia gunakan fityah mengikut pattern fi'lah. So dalam perkataan fityah kita dah tahu apa bilangan dia berapa. Dia bukan saja nak bagi tahu pemuda, tapi dia bagi tahu sekali bilangan dia berapa. Hebat tak bahasa Quran? Masya Allah. Dia tak payah sebut pun pemuda itu 8 orang, 9 orang, tak. Dia guna je perkataannya fityah. So dia nak bagi tahu mereka adalah pemuda dan bilangannya berapa. Dah tahu dah. Kalau nak cari root daripada fi'lah, apakah rootnya? Fa, ta dan juga ya. Ya. Itu yang kita jumpa dalam Quran perkataannya fata. Dalam Quran ada perkataan fata. Waktu cerita tentang Nabi Ibrahim itu, waktu Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala semua tu, kan? Kaum dia tanya siapa yang pecahkan ni? Kaum dia, ada sebahagian kaum dia yang jawab, qalu sami'na fata. Sesungguhnya kami dengar ada seorang budak muda. Perkataannya adalah fata. Fata menunjukkan seorang, mufrad. Jamaknya ada berapa bentuk jamak lah. Antara bentuk jamaknya adalah fityah. Dan Al-Quran pada ayat ini Allah pilih fityah. Allah tak pilih bentuk jamak yang lain. Allah tak pilih bentuk jamak yang lain. Kenapa bentuk ini? Kerana Allah nak cerita bukan saja Allah nak beritahu mereka adalah pemuda, tapi Allah nak bagi tahu sekali bilangan mereka itu berapa. Yang digunalah perkataan fityah. Masya Allah. Okay. Oh, tak tahu. Thank you, Puan Nuria. Thank you. Tak seperti ingat. Jazakallahu khairan Haji Nuria. Saya pun tak teringat. Dia selalu sebelum kelas memang teringat, tapi tak dan nak tulis. So masuk dalam kelas lupa. Jazakallahu khairan Haji Nuria, ingatkan. Dia ingat aja tadi tu. Dia ilhamkan. Tak. So kadang bila kita tengok, sebabkan dah kata tu bilangan. So ingatlah bilangan dia orang tu 9 betul. ada, kata 7 ada kan. Betul. Betul. Tapi bilangan macam mana pun dia tak akan lebih daripada 9. Memang dalam bincang ulama kata maksimum 9 lah. Ada kata termasuk anjing, tak termasuk anjing. Maksimum kata 9, ada kata 7, ada kata 8, ada kata 9. Tapi maksimum adalah 9. Tak jumpa dalam tafsir yang menyebutkan bilangan mereka adalah 10, 11 ataupun betul lah Quran ni. Masya Allah. Tak sangka langsung lah benda tu kita dah baca, ya tak tahu apa benda. Dan dia tak dapat dalam terjemahan lah. Kerana terjemahan hanya meletakkan mereka adalah apa? Pemuda je. Terjemahan letakkan maknanya adalah pemuda. Tapi teks Arabnya bagi tahu kita dia bukan saja pemuda, tapi bagi tahu kita bilangan dia, bilangan sekali. Dan pattern itu mungkin kadang kita tak berapa nak perasan, tapi rupanya bila dia masuk pada perkataan kita dah familiar pun perkataan tu. Kan? Mungkin pattern fi'lah kita tak berapa biasa dengar. Kan? Tapi perkataan fityah kita biasa dengar, sangat biasa kan. So cuma nak masukkan saja dia punya pattern tu, itu je yang kita nak lakukan. Dan akan terkeluarlah kan maklumat-maklumat yang tersembunyi dalam perkataan tu yang tak ada dalam terjemahan. Baik. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita tengok pattern-pattern tu nanti insya-Allah renung-renungkan, nanti akan keluarlah perkataan-perkataan yang lain juga yang cerita tentang bilangan juga. Surah Yusuf tak ada Ustaz. Surah Yusuf, okey. Tapi dia sebut kan 12 bintang tu kan. 12. Surah Yusuf dia sebut rasa. Tapi tak ada. Surah Yusuf disebut ini apa? Dia apa asyara kaukaba. Betul disebut ahada asyara kaukaba. Disebut cuma di sini. Sebentar. Allahumma salli Muhammad. Bukan. If sebentar bila cerita tentang qala ya bunayya la taqul ya ta'ala ikhwa
Ahada tu sebelah bintang tu. Ya betul. Ayat 4. Ayat 4 Ustaz. Okey. Nak cek perkataan yang lain. Sebab yang tu dia dah bagi tahu bilangan dah. Okay. Puan dia pakai suruh potong bawang tu ada jumlah dia Ustaz? Itu yang saya tengah nak tengok lah ni, yang potong bawang ni. Oh, rewang eh. Okey. Pada ayat yang ke-30. Apa tak nak aidiyahun tu. Okey, kalau masuk asal dia okey. Okey. Perkataan yang digunakan ayat 30. Waqala niswah fil Madinah. Niswah. Waqala niswatun fil Madinah imra'atul azizi turadu fataha. Ni ada. Ni ada fataha. Fataha. Isi ada. So potong ha itu tinggal apa? Fatah. Fatah ni tadi pemuda lah, singular untuk fitiah tadi. Ni dia punya plural, singular dia. Tadi pluralnya fitiah, ni singularnya adalah fatah. Baik, perkataannya niswah. Niswah tu. Perkataan Niswah. Baik, niswah mengikut pattern apa? Niswah mengikut pattern fi'lah. Pattern fi'lah. Apa maksud niswah kat sini? Wanita. Terjemahan letakkan apa? Para wanita. Para wanita. So kita tahu maksudnya ada sikit ke ramai? Sikit lah, tak ramai. So kalau dari sudut singular dan juga plural, maka ini plural lah, ramai lah kan, ramai. Para wanita ramai. Dia bukan singular wanita aja. Dan kita tahu dalam Al-Quran, wanita-wanita ataupun para wanita juga ada perkataan lain. Itu perkataan apa? Nisa, betul tak? Nisa. Nisa pun maksudnya apa? Para wanita juga, ramai juga wanita tu. Plural juga lah kan. Cuma apa beza dengan niswah? Kenapa kat sini Allah guna niswah? Kan? Ya, dia nak menunjukkan bilangan lebih kurang pada 10. Kurang pada 10 lah. Kurang bilangannya 10. Ataupun bilangannya itu kalau nak dinisbahkan dengan wanita-wanita yang keseluruhan yang berada di kota ketika itu, adalah satu grup. Allah nak beritahu. Ada satu grupnya. So tak ramai lah nak dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di Madinah. Maka perkataan yang sesuai digunakan adalah niswatu fil Madinah. Dia tak guna nisa'un fil Madinah. Dia guna niswah. Sebab kumpulan kecil je. Adalah berapa orang, ada satu grup kecil kan, geng-geng bawang ni yang dekat bandar tu yang mengata imra'atu al-aziz. Oh iyalah, takkan semua orang nak mengata dia. Takkan semua nak ngata dia. Bukan semua kan, sebahagian je. Itu pun dah ramai tu. Kalau bandingkan dengan kota, below 10. So Allah tak gunakan perkataan nisa. Allah gunakan perkataan niswah. Sebab kalau nisa bilangannya besar, ramai sangat. Boleh kata kan hampir satu kota tu mengata, kecuali sedikit je yang tak mengata kan. Tapi tak, Allah nak beritahu yang mengata tu niswah, hanya satu grup kecil je daripada ramai wanita-wanita yang berada di kota. Maka digunakan perkataan niswah, dia tak guna perkataan nisa. Itu sesuai dengan apa yang hendak disampaikan, situasi yang hendak diceritakan. Al-Quran memilih perkataan real kita nampak bilangan jamak dia. Ya betul. Ayat 14 ada satu Ustaz. Ayat 14. Baik, ayat 14. Musbah. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Baik. Wah, ni Usbah mengikut pattern apa? Dia cari pattern dia. Pattern kita adalah apa? Musbah ada ke? Af'ul. Dia mengikut hurufnya sama. Tetapi baris belakang dia sama, ain lam, betul. Tapi depan tu fu'lah. Fu'lah usbah. Baru match, betul tak? Usbah dan juga fu'lah barulah match kan. Dia tak termasuk dalam pattern ni lah. Kenapa tak termasuk? Tak sama. Sebab pattern kita apa?
sebab pattern kita adalah fi'lah, bukan fu'lah. Pattern kita adalah fi'lah, bukan fu'lah. So kalau berlainan baris walaupun huruf dia semua sama kan, tapi satu baris berbeza, maka kita tak ambil. Kita tak ambil. Baris depan perkataannya apa huruf pertama tu. Betul. Dia kena exactly sama. Dia tak boleh lain, memang kena sama. Barisnya sama, bilangan hurufnya juga kena sama. So bab yang tu untuk bahasa Arab memang strict. Bab baris, bab bilangan huruf dia memang strict. Kan sebab beza kan, masakin dan juga masakin. Beza kan? Ada ya, satu lagi tak ada ya. Kan? Dia membawa makna dua benda yang berbeza kan. So kita ada jannah, syurga, dan kita ada jinnah yang maksudnya jin kan. So beza pada baris sahaja. So baris dalam bahasa Arab jinnah masuk jin. masuk jin kan. Salah doa, ya Allah bagilah aku masuk jinnah. Dah jin masuk pula. Yang gila tu apa Ustaz? Gila. Gila majnun. Majnun. Perkataan majnun asal daripada jin juga. Asal daripada perkataan jin. Sama. Sebab tu kalau orang yang perangai dia gila-gila, maksudnya perangai dia macam jin. Jin dia menggunakan ruut yang sama, majnun dan juga jinnah itu. Jinnati wan nas. So huruf kena sama, baris kena sama dalam pattern kita. Satu baris yang berbeza, maka kita hold dulu bentuk perkataan itu. Tapi dia dah hampir dah. Dia dah hampir. Terima kasih kerana berikan contoh sebab kita boleh lebih nampak lah kan macam mana bentuk yang pattern yang kita sedang cari. Baik. So kalau dah boleh nampak sedikit kegunaan pattern ni, so dia jadi menarik tak untuk kita tengok pada dalam ayat? Dia menarik kan? So kita boleh tahu dia punya apa lagi yang tersirat yang ada dalam tu. So kita pun cari apa yang mengikut pattern. Fi'lah mengikut pattern fu'ul, mengikut pattern af'ul kan, mafa'il dan sebagainya. Kita cari baca-baca tu cari lah kan dalam tu. Baik. Ni perkataan darahim. Darahim mengikut pattern apa? Darahim. Af'al. Apa? Bukan. Sorry. Darahim mafa'il kan? Masya-Allah. Adalah agak-agak ya. Darahim mafa'il. Itulah pattern dia. Darahim mafa'il. Masya-Allah, barakallah. Okey. Jom kita buat sikit latihan jamak taksir ini. Kita ambil yang mudah sahaja supaya kita boleh nampak sikit lagi. Ya juga Ustaz. Ya, saya Nak tanya sikit Ustaz. Saya termasuk lambat tadi. tanya banyak pun tak apa Zainul. Ya Zainul panggil saya cemas tu rasa. Pasal saya Ustaz nak bagi exercise lagi, sebelum tu saya nak tanya dulu. Baik, silakan. Saya tutup dulu supaya saya dapat slide yang saya masuk tu masa jamak yang Ustaz lah yang bagi jamak dua jenis jamak tu kan. Okey, baik. Jamak dari 8 pattern ni, ini semua 8 yang Ustaz dah ajar ya semua. Betul. So you Ustaz categorizekanlah ni jamak apa? Jamak Qillah. Okey. So daripada 8 yang Ustaz ajar tu, Ustaz categorizekan yang ni jamak untuk sikit, jamak untuk banyak sangat. Betul. Lebih pada 9 ya. Betul. Okay. Saya miss yang tu tadi Ustaz. Tak apa. So kan kita ada 2 set kan, mula-mula kita belajar set pertama dan set yang kedua. So bezanya adalah set yang pertama dia adalah untuk jamak tapi untuk yang sedikit. Yang kedua jamak tapi dia adalah untuk yang banyak. Kalau dilihat dari sudut bilangannya adalah 3 hingga 9 untuk yang sikit itu. Yang banyak adalah 10 dan ke atas. Itu kalau ditengok dari sudut bilangan. Baik, tapi kalau ditengok dari sudut secara umum kan, maka jamak al-qillah dia adalah bentuk perkataan yang cerita tentang sesuatu yang sedikit kan. Dia bukan cerita sesuatu yang majority, dia cerita tentang sesuatu yang minority. So dia punya beza. Macam tadi kita ada perkataan waqala niswah fil Madinah, dan telah berkatalah sebahagian kecil ataupun satu kumpulan kecil, kumpulan kecil wanita yang berada di Madinah tu kan, kerana Allah Taala perkataan nisa menunjukkan dalam tu dah embedded dah, Allah bagi tahu signal the numbers is below 10. Nine so dia boleh dilihat dari sudut nombor dan juga boleh dilihat menggambarkan satu perkara yang minority.
So Okay. dia antara dua tu lah kan. Kalau bukan bilangan, maksud dia Allah nak beritahu ini adalah minority. Berbanding dengan majority. Macam cerita surah Al-Kahfi tadi, Anfus ni kan. Allah bukan nak beritahu ada 9 orang je orang munafik, bukan. Tapi Allah nak beritahu mereka adalah minority. Ketika itu di Madinah, mereka adalah golongan minority ketika di Madinah. Bukan yang Okay. dimasukkan itu adalah bilangannya Ya. 9. So antara dua tu, sama ada bilangan ataupun minority. Silakan. Faham Ustaz, terima kasih. Baik. Tapi sama-sama. boleh tak Ustaz dia kalau misalnya nak mention impact dia besar, impact ni kecil. Boleh tak pakai? Boleh, Pakai? Boleh juga kan? boleh. So maknanya nak bagi kekesanan dia lah. Betul. Boleh. Okay. Itu masuk nanti pada bahagian tadabbur. Kan? So itu dia Okay. punya kesan dia. Okay. Masya-Allah. Barakallah. Pandai kau ni. Allah cakap pandai lah tapi tak kenal pun lagi. Tak apa. Kan? Ini maklumat-maklumat tu kita dah boleh nampak sikit dah kumpul-kumpul kan. Tapi betul amazing lah Ustaz, betul. Betul. Bahasa Quran kan. Abu Lahab kumpulkan orang tu, dia tak kira pula berapa ramai ayat dalam ayat tu. Yang ayat yang cerita di mana? Alah, yang Nabi Isra Mi'raj tu lah. Okey. Kena tengok ayat tu lah, ada tak perkataan-perkataan jamak yang digunakan dan bentuknya apa. Itu dalam surah Taubah. Malam tu tak ada rasanya cerita. Yang cerita adalah bila mereka dah bergerak ke gua tu kan. Waktu tu baru ada cerita ayatnya tentang tu. Lepas tu kalau kita selalu dengar orang kata bahasa Quran ni bahasa yang indah. Kan? Perkataan yang digunakan adalah perkataan yang tepat menggambarkan. Tapi kalau kita tak experience sendiri, kita pun takkan boleh nak nampaklah benda tu kan. Kita hanya boleh dengar je lah orang kata. Kan? Tak rasa sendiri dia berbeza dengan kita dengar dan kita sendiri rasa. Walaupun sikit, walaupun belum habis faham, tapi dah boleh nampak dengan lebih jelas berbanding dengan dulu kita hanya dengar-dengar je orang kata bahasa Quran hebat, bahasa Quran ni masya-Allah kan. Kita boleh nampak sikit saja pun kita dah masya-Allah boleh dapat gambaran betapa hebatnya perkataan Al-Quran. Baik. Kita lihat pada surah Asy-Syams. Lihat pada surah Asy-Syams, surah yang ke 30. Surah yang ke-91. Satu. Surah Asy-Syams bukan surah Asy-Syams. Baik. 91 Asyam lah. Itulah saya salah tulis, ni bukan surah Asy-Syams, ni surah Takwir. Saya dimulai dengan Iza Syamsu Kuwirat, saya pun tulis surah Asy-Syams lah. Salah surah Takwir. Baik. Surah At-Takwir pada muka surat 586. Muka surat 586. Baik. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Okey. Boleh kalau saya beri masa 4 minit. Ayat pertama hingga ayat yang ke-7 kita nak cari perkataan jamak yang ada dalam itu dan mengikut pattern apa. Perkataan jamak dalam ayat pertama hingga ayat ke-7 dan dia mengikut pattern apa. Silakan 4 minit. Dari sekarang saya mute dulu semua. Dan kita akan bincang kemudian. Silakan. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 586. 586. So bila nampak sikit, seronok sikit. Kan? So ni tak nampak kan? Rasa blur kan? Payahnya benar. Okay. Saya masih ada sini boleh nampak Ada Saya tak terkeluar Okey, baik. Sebab saya tukar balik ke internet rumah. Takut saya terkeluar.
Soalan, ada tak sesiapa yang tahu adik-beradik Nabi Yusuf berapa orang? Adik-beradik Nabi Yusuf ada Tiga. berapa orang? 13. 2. Yang real 2. Oh. Yang Yang real- ramai 12. Ramai 12. 12. 2012. Yang dia berdua dengan Bunyaminnya. Yang real adalah 2. 2. Mak So, kalau- sama mak. 12 adalah total semua. Je. Dia nampak 12 bintang tu. 13. Dia nampak 11. 11. Dia nampak 11 bintang. 11 bintang. Bukan 11 bintang. Tak masuk dia pula bintang. Termasuk dia 12 lah. Maksud dia adalah 12. 12. Okey. Kalau kita lihat sikit saja selingan sementara kita tengok kejap lagi pada latihan kita. Allah sebutkan pada surah At-Taubah, surah ke-9 ayat yang ke-5. Allah sebutkan faizan salakhal ashhurul hurum. Perkataan Ayat apa kelima? ayat ke-5. Surah ke-9 ayat ke-5 muka surat 187. Muka surat 187. Baik. Faizan salakhal ashhurul hurum. Perkataan al-ashhur kita nak tengok. Apa maksud al-ashhur? Bulan-bulan. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan. Okey. Bulan-bulan terjemah letakkan dihormati, tapi maksud dia bulan-bulan haram. Baik, al-ashhur dia mengikut pattern apa? 1. Af'ul. Perkataannya Af'ul. adalah af'ul. Okey. Syuhur. Af'ul adalah mengikut set yang nombor 1. Qalil. Jadi Qillah. adalah jamak Satu. al-qillah, sikit kan? Tempat aja. Sikit. Okey. So, apa yang maksud al-ashhur ini? Al-ashhur bulan-bulan apa? Al-hurum. Maksudnya bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa? 4. Ada 4 sahaja bulan haram. Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab 4 bulan. Rajab. So sesuai tak digunakan perkataan al-ashhur? Yes. Wah, Sangat. Sesuai. Sebab bilangan baru adalah tahulah hari ni. Selama ni tak tahu pula dia sebut asyik. Nama Allah. dia jamak je. sebab ada satu lagi perkataan bulan juga maksudnya syuhur. Perkataannya adalah Banyak dah. kita tengok pada ayat yang ke-36 surah At-Taubah juga ayat 36 muka surat yang ke-192. Muka surat 192. 192 ayat ke-30. Allah sebut inna iddatash syuhur. Sesungguhnya bilangan asyhur apa? Bulan-bulan. Baik, bulan-bulan sini mengikut pattern apa? Fu'ul. Mengikut pattern fu'ul. Fu'ul set 1 ke set 2? 2. Dua. Sikit ke banyak? Banyak. 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 Bulan 12 bulan lah. So kat 12 sini bulan. Allah tengah cerita tentang bulan apa? Bulan yang 12 12. Bulan kita yang 12 bulan. So sesuai tak guna perkataan syuhur? InsyaAllah. Sesuai. Allah gunakan perkataan syuhur. Sesuai lah. Fitting. Tadi kat depan tadi Allah gunakan perkataan ashhur. Sebab Allah nak cerita 4 bulan je. So dia jamak tapi qillah yang sedikit. Yang kat sini Allah nak cerita 12 bulan. So 12 bulan dia tak boleh guna ashhur. Allah gunalah perkataan jamaknya adalah syuhur. Kita kan 12 bulan. Jamak yang al-kathrah, banyak. So tepat tak penggunaannya? Oh. Sangat-sangat tepat Macam penggunaan yang digunakan. Baik. Tadi kita balik-balik pada surah apa? Dia suruh kita fikir lah. Dia suruh kita fikir. Yes. Kan? Kadang benda-benda yang hidden macam ni kan, dia jadikan seronok. Kalau saya dah kata seronok masa. Macam Dia pizza puzzle. Dia macam puzzle, macam main benda yang orang sorok-sorok kan, seronok lah. Baca, dapat, ni punya seronok masa. Walaupun dia Ustaz, je. tapi Ustaz, Ustaz nak dapat knowledge ni, Ustaz perah apa ni otak Ustaz. Ini kita dapat senang. Tak senang juga kan.
Kira susah jugalah nak belajar ni kan. Dia minggu yang belajar jamak taksir ni adalah minggu yang paling semua senyap. dalam berapa sesi ni, itulah sesi yang semua senyap. Saya tak dengar langsung suara krik-krik bunyi dia sebab semua orang pun tengah termenung apa benda lah yang aku belajar ni. Ya. Okeylah, alhamdulillah. Okeylah guys. Kira susah jugalah, mencabar jugalah. Alhamdulillah. Dan saya pun dapat pengalaman lah kan, bagaimana nak meringkaskan dia menjadi bentuk yang mudah sedikit daripada waktu yang saya belajar dulu. Dan belajar yang kena cek sendirilah. Baik, pertama idza syamsu kuwirat. Ada perkataan jamak dalam ayat pertama? Tak ada. Tak ada. Baik, wa idzan nujumun kadarat. Ada perkataan jamak? Nuju. Perkataan an-nujumu. Fu'ul. Baik, mengikut pattern apa? Fu'ul. Dia mengikut pattern fu'ul. Dan banyak. Wa idzal jibalu suyirat. Ada jamak? Jibal. Jibal. Mengikut pattern? Ada. Fi'al. Mengikut pattern fi'al. Okey. Wa idzal isyaru utilat. Ada jamak? Isyar. Pattern? Patternnya sama, fi'al. Wa idzal wuhushu husyirat. Ada jamak? Ada al-wuhushu, pattern sama, diulang pattern yang atas juga, fu'ul. Wa idzal biharu sujirat. Ada jamak? Ada. Perkataan al-bihar mengikut pattern apa? Pattern fi'al. Wa idzan nufusu zuwijat. Perkataan an-nufus jamaknya mengikut pattern fu'ul. So ini dia guna dua pattern saja, fu'ul dan juga fi'al dalam ayat ni. So, sebenarnya fu'ul dan fi'al ini banyaklah perkataan yang digunakan dalam Al-Quran secara umum. Terutamanya fu'ul ini banyak digunakan. So nanti bila kita dah biasa, kita akan mula perasan, oh ini pattern, ini rupanya ini pattern, yang ini rupanya. Dia banyak ada dalam juzuk yang 30 ni dia banyak ada. Dan adalah beberapa pattern yang kita tak ambil lah. Antaranya Haji Ses tanya hari tu perkataan as-suhuf. Ini sama dengan rusul. Dia sama dengan kutub. Patternnya suhuf kita tak ambil. Baik. So mana Ustaz tadi semua dalam set 2 lah Ustaz Fi'al dan juga fu'ul. Betul. Set 2. Ini dia ada lain sikit. Okey. Surah Al-An'am ayat 142 ayat 143. Surah Al-An'am ayat 142 143. Okey, kalau dalam mushaf Ni pasal binatang. pasal binatang, betul? Binatang ternakan. 142 143 pada muka surat apa ni? 146 ke? Okey, muka surat 146. Okey. 146 147 Okey. Boleh kita ambil ayat 143 je lah. Ayat 143. Senang. Muka surat 147. Muka surat 147. Surah Al-An'am. Sebut samaniyata azwaj. Baik, ada rasa tak pattern azwaj ni apa dia? Ada. Fa'il. Af'al. Mafa'il. Mafa'il. Bukan. Af'al. Kalau mafa'il dia kena huruf kedua ini zai ni kena baris atas. Mati. Ini dia mati. Af'al. Baris atas juga. Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa Ustaz? 143. 143. Yang tu samaniyah tu.
Bukan samania azwaj, perkataan azwaj yang saya sebut. Dia dah cakap tak 8 Sama ekor ni, haiwan berpasangan. Jadi 16. Jadi lebih lah pada 10. Samania itu nombor dia 8. Sorry. Samania 8. Kalau betul samania betul lah ikut mafa'il. Tapi dia ada tamar butah lain lah. Lain Ustaz. Samania Dia 8. Samaniyah tu 8. Tapi azwaj tu berpasangan. Azwaj tu af'al. Betul. Baik, maka 9. azwaj patternnya adalah af'al. Minal dha'ni isnaini wa minal ma'zi isnain. So isnaini berapa bilangan dia? Mufrad, musanna, jamak? Terpasang je. Dua. Oh, Dua. musanna. Musanna. Tak ingat nama dia musanna. Saya ingat nama dia 2. Boleh, tak ada masalah. Tanda dia apa? Yang tanda betina 2 lah. Tanda musanna dia. Yanun. Tanda dia Yanun. Yanun. Nun itu barisnya bawah dan huruf sebelum ya itu berbaris atas. Itu khas hanya untuk siapa? Untuk musanna je. Ya nun baris bawah, huruf sebelum ya itu baris atas. Dipanjang sikit dia punya tanda tu nak kena ingat. Wa minal ma'zi isnain qul az-zakaraini. Zakaraini bilangan dia berapa? Lajunya Ustaz. Bawah ni. Qul az-zakaraini. Tak ada sound. Ada dengar suara saya? Ada ke? Ada. Ni apa nama? Wa minal ma'zi Muzakkar isnain. Salim. Yang ni qul Jamak az-zakaraini. Muzakkar Salim. Jamak muzakkar salim. Tandanya Muzakkar Salim Ustaz. Yanun. Nun berbaris. Yanun baris mana? Tapi nun baris bawah. Nun baris atas patutnya kan? Betul. Dia baris atas betulnya. Okey. So kalau jamak muzakkar salim dia yanun betul. Tapi nun itu dia berbaris Atas. Jadi tidak semua yanun di belakang itu dia adalah Muzakkar jamak salim. muzakkar salim. Ada waktu yang dia bukan. So kena perhatikan bukan saja huruf tapi baris. Sebab itu kita masuk sikit dalam tanda itu adalah baris. Untuk jamak muzakkar salim yanun baris atas. Kita sebutkan. Okey, jadi kalau ada yanun tapi dia baris bawah, maka dia adalah apa? Musanna. Baik, dia adalah musanna. Rujuk kepada 2. So tandanya apa? Tanda dia yanun tapi nun itu baris bawah. Yanun baris bawah di akhir perkataan. Huruf sebelum ya itu adalah huruf baris atas. So isnaini zakaraini. Kan bunyi dia sama kan? Isnaini zakaraini. Bunyinya sama. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Baik, perkataan unsayain. Berapa bilangannya? 2. Musanna. Baik, tandanya. Nun baris bawah, huruf sebelum ya baris atas. Ya nun. Kena ada ya sekali. Ya nun baris bawah akhir perkataan. Huruf sebelum ya berbaris atas. Amma istamalat alaihi arhamul unsayain. Baik. Perkataan unsayain kita dah tahulah sama dengan atas dia. Sama musanna. Perkataan arham Af'al. Arham dia mengikut pattern. Af'al itu betul. Af'al. Baik. Ustaz, kalau af'al ni dia refer kepada below 9. Macam mana pula nak tahu below 9 tu kat mana? Clue dia kat sini. Below 9. Dia punya apa? Bizunain. Kalau arham tu kan, maknanya dia punya jamak bilangan dia bilus. Jamak qalil. Dia jamak qalil lah. Tapi macam mana nak tahu ni dalam ayat ni dia lebih pada tu sebab yang kebanyakan ni semua dua je. Macam mana yang dia ni boleh? Tiba-tiba arham tu jamak pula tiba-tiba dia banyak. Kita ada 8 haiwan kak. Okey, tiba-tiba dia banyak. Baik, jadi macam mana? Arham ni tiba dia banyak
Okay, tengok pada 8 haiwan pun tak boleh sebab dia berpasangan tu, 8 tu. Maknanya empat betina, 4 lelaki, 4 betina, 4 lelaki lah. 4 betina, 4 jantan. So takkan rahim-rahim jantan pun ada. So terjemah tu apa? Arham unsayain atau yang dikandung oleh rahim dua betinanya. Tak boleh sebab rahim Kenapa tu tak boleh? dia masuk kategori bilangan arham ni, masuk kategori 3 sampai 9. Okey. Baik. Jadi Aku lah salah. Dia memang ada 4 ekor. Betul lah. Dia 3 sampai 9. Betul. Arham tu so arham pertama kan kita jamak kilah tadi sebut. Yang pertama dia ada sudut bilangan nombor secara spesifik 39 tu dia sebut nombor. Kalau kata kita tengok dia sudut nombornya tu tak boleh masuk, maka yang dimasukkan itu adalah apa? Sebilangan kecil ataupun minoriti yang dimaksudkan. Bilangan kecil. Maka di sini arham patternnya af'al dan af'al dia jamak kilah, jamak sikit ke jamak banyak? Sikit. Jamak sikit. Yang sikit. So cerita kat sini tentang apa? 4 pasangan. Dia tulis sini 4 sama niyat azwaj. Sama niat 8. Dia tulis 4 pasangan. So ada 8 ekor, maksudnya 4 pasangan. So dia ada 8 ekor, 4 pasangan. Tulis kat sini. Binatang ternak itu ada 8 ekor, maksudnya 4 pasangan. Dari kambing biri-biri 2 ekor, kan sepasang jantan betina, dan daripada kambing biasa 2 ekor. Kan, jadilah dia 4. Okay. Adakah yang diharamkan oleh Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya atau yang dikandung oleh rahim 2 betinanya. So arhamul unsayain ini dimasukkan adalah rahim-rahim yang pada binatang-binatang yang betina. Dan di sini bilangannya di sini tengah cerita tentang pasangan tadilah unsayain 2 betina tadilah, iaitu pada kambing biri yang biasa daripada ad-dha'nu dan juga al-ma'z. 2 jenis kambing lah, 2 jenis kambing. Sini dibezakan dengan kambing biri-biri dan juga kambing yang biasa. So arham menunjukkan banyak rahim-rahim. So kalau bentuk patternnya Allah takkan begitu patternnya, so itulah jamak digunakan untuk bilangan-bilangan yang sedang dia ceritakan secara umumnya. Kan? Betul tadi. Ingatkan kau ada 8 rahim. Masukkan Ada 4 rahim aja. 4 rahim saja. Okeylah masuk dalam 3 ke 9 tu lah. Okeylah. Okey, terimalah ni. Okeylah. Setujulah. Tadi tak teringat yang 3 tu. 3 di bawah 3 ke atas. Alhamdulillah. Baik. Hari itu berkaitan dua kumpulan set jamak taksir yang kita ambil kan. Dan jamak taksir sebenarnya bukan itu je, dia ada banyak yang lain, bentuk-bentuk yang lain yang saya tak masukkan sekali kan, dan saya letakkan dia dalam 2 set, iaitu jamak kilah dan juga jamak kasrah, bentuk yang jamak sedikit dan juga jamak yang banyak, yang boleh kita melihatnya pada bentuk-bentuk perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dia menambahkan lagi kekaguman kita terhadap perkataan-perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan. Dan itulah tujuan kita belajar bahasa Al-Quran ini, untuk kita lebih jatuh cinta dengan Al-Quran ini, lebih kita betul percaya dan beriman. Memang kita dah percaya dah Al-Quran ini datangnya daripada Allah. Tapi bila kita tahu, discover perkara-perkara yang macam ni, kita akan lagi macam Masya Allah. Lagi kita betul-betul yakin. So bila dah yakin itulah yang apa? Quran sebutkan apa? Kita ada Kita ada ilmal yakin, kita ada ainul yakin, kita ada hakul yakin. Satunya adalah dengan ilmu yakin. Kita dah belajar dan nanti kita experience perkara itu, maka dia akan jadi lebih perkara yang meyakinkan. Wallahu ta'ala alam. Saja sebab kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat daripada ambil. Moga kita dah boleh nampak sikit kenapa kita belajar tentang jamak taksir ini, yang memang saya akui dia sedikit mencabar untuk kita nak kenal dia punya pattern itu. Tapi kita balik pada niat asal kita. Itulah kita belajar ini kerana Allah SWT. Kita nak faham Quran. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita nak memahami Al-Quran, ataupun Allah bagilah kita sedikit rasa manisnya kan, bila tahu tentang penggunaan perkataan dalam Al-Quran ini. Walaupun kita nak cerita ke orang balik, kita tak reti nak cerita.
Tapi kita sendiri faham lah dan kita sikit ada experience perkara itu. Allah Ta'ala alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.